Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita harap semua sihat sejahtera di samping keluarga kita yang tercinta. Jadi kita harap dapat teruskan pembelajaran kita walaupun masih berada di rumah. Okey, hari ini kita akan buat masih lagi tajuk pembesaran dan juga pengecilan. Besarkan pencontoh mengikut nisbah luas 4:3. Nisbah luas 4:3. Sebelum ni cikgu bagi tutorial dalam tajuk nisbah sisi ya. Jadi dia ikut panjang. Yang ini adalah ikut nisbah luas. Jadi seperti cikgu ajar nisbah luas ini kamu mestilah membuat format yang agak berbeza dengan nisbah sisi. Okey, tengok gambar rajah ini. Gambar rajah ni kita tengok yang mana paling sesuai untuk kita letak skala pemula kita. Skala nisbah luas kita. So dekat sini nampaknya belah kiri lah. Nampak ada ruang kosong. Kita tengok kedudukan gambar rajah ni. Jadi kita dapati kosongnya adalah di sebelah kiri. Jadi kita mulakan skala nisbah luas kita ini iaitu dengan nisbah 4:3. Dan kita ambil sebelah sini, kita anggap dia sebagai A sebagai pusat pembesaran nisbah luas. So kita ambil satu garisan, kita buat skala 4, ambil tempoh kita ambil 8 lah. So kita pecahkan sejak kita pada 2. Jadikan dia 8, jadikan dia 4. Lepas itu, selepas buat skala ni, kita membuat unjuran garisan daripada pusat pembesaran. Iaitu kita unjurkan garisan B, unjurkan garisan C, unjurkan buku D dan unjurkan buku E. Unjurkan. Okey, selepas itu kita tanda satu bulatan kecil supaya dia tidak terbabas, iaitu DA ni. Bila kita dah banyak counting nanti dia terbabas. Kemudian buat satu garis lurus daripada atas A, EA, panjangkan, lanjutkan dia. Lanjutkan atas tu. So kita buat separuh bulatan daripada E, separuh bulatan daripada satah yang bertentangan DA. Buat separuh bulatan. AE buat separuh bulatan sampai jumpa di garisan serenjang DA. Kemudian buat persilangan di titik itu ke skala 3. Skala yang asal. Skala sebelum dibesarkan iaitu 3. Separuh bulatan itu diunjurkan ke 3. Kemudian bila kita dapat daripada titik persilangan garisan sehingga ke skala 3, kita buat garisan selari. Kita buat garisan selari, buat tracking dia sampai jumpa skala 4. Sampai jumpa skala 4, kita pun buat garisan sehingga dia bersilang di satah AE yang bertentangan tadi. So jumpalah titik persilangan di satah AE tadi.
So bila dah jumpa persilangan ni, kita ambil jarak dia daripada AE juga. Daripada AE, so ada pertambahan jarak daripada AE, kita cari titik tengah. Apakah titik tengah skala 4 ke E? Macam mana cari titik tengah? So kita buka lebih daripada separuh. Kita buat kaedah mencari titik tengah yang kita buat sebelum ni. Cari persilangannya, maka dapatlah titik tengah skala 4 sehinggalah ke E. So kita akan jumpa titik tengah yang baru. Titik tengah yang baru ni awak buat bulatan yang baru. Separuh bulatan yang baru daripada skala 4 sehinggalah ke E. Daripada skala 4 yang baru ini sehinggalah ke E. Okey, kita dapat dua separah bulatan daripada skala 3 dan juga daripada skala 4. Semuanya adalah ke E. Tidak berpusat di A, tapi semuanya pergi ke E. Okey, daripada A tu kita buat garisan serenjang. Sudut 90 daripada satah yang tadi. Buat satu garisan, maka kita akan jumpa titik persilangan P dan Q berdasarkan separah bulatan. Jadi mana-mana aktiviti nisbah luas ni, P dan Q adalah yang menjadi rujukan utama. Mana-mana setiap kali kita buat nisbah luas, maka kita akan jumpa PQ. Okey, gariskan E ke P dulu, yang asal. E ke P. E ke P. Kemudian bagaimana kita nak mencari E yang baru, ialah kita ambil PE tu, garisan tu, kita selarikan menggunakan kaedah tracking, menggunakan railing. Kemudian kita ambil garisan selari ni daripada P ke Q dan kita tanda semula ke atas garisan satah E. Dari titik persilangan ni, maka kita akan dapat E yang baru. Kita dapat E tanda. Ini dah mulalah aktiviti pembesaran kita berdasarkan titik P dan Q. Kemudian daripada E yang asal ke D, kita ambil garisan ni, garisan selari ni, kita cari titik persilangannya di E tanda, di atas satah garisan AE. Cari E tanda. Buat garis selari, buat tracking dia dan jumpalah D tanda. Jumpalah D tanda. Kemudian ambil garisan CD, larikan, buat tracking dia, buat railing dia. Buat railing, kemudian kita gerakkan sampai jumpa D tanda. Bila dah jumpa D tanda, kita stop railing kita, membuat garisan, cari titik persilangan di atas garisan unjuran C. Maka jumpalah titik di atas C. Ini saya dekatkan sikit supaya awak nampak. Okey, so dah nampak dia punya titik persilangan C. So ambil semula BC, garisan BC yang asal, buat dia punya railing, kemudian gerakkan sampai jumpa C tanda, kemudian buat garisan sampai berlaku persilangan di garisan unjuran B. Dapatlah B tanda. Bila dah B tanda, pergi tanda ke semula ke A. A tak perlu buat apa-apa sebab dia adalah pusat pembesaran. So, jelaskan garisan yang telah dapat tadi. Jelaskan dengan menggunakan pensel 2B. Supaya ada perbezaan di antara garisan binaan dan juga garisan objek. Okey. C, kemudian ada double sikit. Jadi berhati-hati dengan garisan, jangan nampak dia double. Jangan
nampak double. Bila kita nak hitamkan garisan tu, kadang-kadang dia terkeluar daripada landasan yang asal, menyebabkan dia jadi double, jadi berdua, jadi dua garisan tu. Okey. Jadi kita benar-benar nampak dia adalah garisan objek. Sebenarnya di atas kertas itu ni dah cukup terang, tapi bila buat video ni kita rasa jangan lupa membuat label setiap buku yang telah dibesarkan. Okey, selesai sudah nombor 18. Kemudian kita bergerak ke nombor 19. Nombor 19 ialah menunjukkan ABC, besarkan pencontoh mengikut nisbah luas 5:3. So, pastikan nisbah ni adalah 5:3. Maksudnya yang asal jadi 3, kemudian diskalakan menjadi 5. Dibesarkan. So, yang ini kecil nak dibesarkan. So, kita tengok keadaan dia. Tengok ruang kosong dia ke mana. Ruang kerja kita yang sesuai untuk bina skala. So, nampaknya sebelah kanan kosong. So, kita decide sebelah kanan kosong. Dan kemudian kita ambil keputusan untuk masih juga memilih A sebagai pusat pembesaran. Nampak itu paling sedikit sekali sesuai dengan keadaan keperluan kertas apa semua. So, kita pilih A, maka kita akan bina skala kita, skala 5:3 kita di belah kanan. Satah AB akan menjadi satah rujukan. Okey, buat skala 5, jadi biasa cikgu ambil, kalau nak ambil 5 saja pun boleh. Tapi cikgu lebih suka yang panjang supaya dia jelas. So, cikgu ambil 10 cm untuk jadikan skala 5. Cikgu ambil nombor 10. Nombor 10 ni sebelah ke-1 lah. Jadi 10 cm. Kemudian bahagi 2. 2. Dekatkan dia 2. Dapat skala 5. 5, 4, 3, 2, 1. So, dah dapat skala 5. Maka lepas ni kita kena panjangkan satah BA ke arah skala kita. Panjangkan satah ni. Okey, selepas ini ingat dah buat skala, buat satah. Kemudian jangan lupa buat garisan unjuran. Tak apa, kita unjurkan dulu 90 darjah daripada A, takut lupa. Tadi step yang berbeza yang ni, cikgu nak cakap ini adalah perkara-perkara yang penting lah bila kita buat. Okey, daripada kita buat parabulatan daripada B ke satah sebelah, ke satah yang bertentangan. Kemudian daripada titik kesilangan di satah ini, kita jadikan dia sebagai skala 3. Jadikan dia skala 3, skala asal. So, dah dapat skala asal. Kita bawa garisan skala 3 ini, ke skala 5. Bawa garisan selari ini ke skala 5. So, ambil 2 pembaris untuk buat tracking dia. Okay, ambil 2 pembaris buat tracking dia. So, skala 3, A3 ni ke 5. Sampai ke 5, kita buat garisan 5 ni ke satah AB yang bertentangan. So, dapatlah titik kesilangan satu lagi. Jadi, ini adalah skala 5. Dah dapat skala 5 ni, kita hendaklah mencari titik tengah daripada B ke skala 5. Macam mana cari titik tengah dia? Awak anggarkan satu panjang yang melebihi separuh pada garisan ni. Anggar-anggar saja, lebih pada separuh. Kemudian tandakan dekat skala 5 ni. Kemudian pergi ke B. Tandakan, cari titik kesilangan. Sambungkan 2 titik kesilangan ini. Satu belah ini. Sambungkan 2 titik kesilangan ini. Bila awak sambungkan,
Bila dia bersilang di atas satah AB, maka dapatlah titik tengahnya, iaitu titik tengah O. Daripada titik tengah O ni buat paruh bulatan B ke skala 5. Daripada titik bulatan, pusat bulatan O ni, awak buat paruh bulatan B ke skala 5. Okey, bila dah siap skala 5 ni, pastikan dia jelas. Okey, dah dapat dah dia punya garisan ni, tengok pada pusat pembesaran. So awak akan dapat P dan Q. Jadilah P dan Q. So dah dapat dah titik rujukan pembesaran P dan Q. Bawakan P ke B yang asal. B asal ni tandakan ke P. Dia punya garisan. Satu garisan dibina antara P dan Q. So kita nak cari pembesaran dia. Kita buat unjuran ke setiap bucu-bucu. Bucu B, bucu C, bucu D, bucu E dan juga bucu F. Supaya kita dapat buat unjuran. Okey. Okey, daripada PQ tadi, daripada PB tadi, awak buat railing dia. Awak buat railing sehinggalah awak berjumpa dengan titik Q. Buat railing dia sampai berjumpa dengan titik Q. So awak buat garisan ni sampai awak jumpa satah B. Garisan satah B. So jumpa titik pertemuan, titik persilangan di satah B. Itu adalah B yang baru, iaitu B tanda. B yang telah dinisbah luaskan. So daripada garisan CB itu, daripada yang asal, awak buat railing dia. Kemudian awak buat garisan pembesaran sampai dia jumpa dengan satah garisan C. So titik persilangan ini adalah C tanda. Selepas C tanda ni, awak akan berjumpa dengan X. Patutnya awak cari X daripada pusat bulatan. Tu kan bukan separuh bulatan. So awak buat garisan unjuran ke pusat bulatan yang asal. Rujukannya adalah daripada, kita buat A lah. Daripada A kita jumpa pusat bulatan X. Jadi kita ambil semula satah garisan rujukan kita adalah C ke X. So garisan ni adalah garisan rujukan C ke X yang asal. Kemudian kita buat railing. Kita gerakkan sampai jumpa C tanda. Bila dah jumpa C tanda, kita buat garisan sehingga dia bersilang di satah rujukan XA. Dah jumpa C tanda, kita buat garisan sampailah dijumpa dengan satah garisan AX. Satah garisan AX. Satah rujukan AX. So dia bersilang kat situ. Itu adalah X ataupun pusat bulatan yang baru yang telah dibesarkan. So bolehlah ambil jangka lukis, pergi ke pusat bulatan yang baru, pergi ke jejari C yang baru, ketik pensil bagi cantik, kemudian buat bulatan. Kemudian buat bulatan. Baru bulatan sampai jumpa D.
So, bila dia bersilang dekat D, itu adalah D yang baru. Ya, jumpa je bersilang je dekat D, itu adalah D yang baru. Kemudian, pergi kepada garisan DE yang asal, buat tracking dia, jumpa persilangan DE. Buat persilangan DE, kemudian pergi ke EF yang asal, buat tracking dia, sampai je bersilang DE tanda yang baru, pergi ke satang garisan unjuran F, jumpa F yang baru, maka F ke A tidak perlu ada pembesaran lagi kerana dia adalah step yang terakhir, tidak ada pembesaran. So, pembesaran kita hanya setakat itu saja prosesnya, iaitu jelaskan garisan-garisan objeknya. Tadi kita buat garisan binaan, tidak perlu jelas. Kita ambil pensel 4B untuk jelaskan semua garisan yang ada pada soalan 19 ini. Termasuklah lengkungan CD. Okey. Jelaskan juga lengkung awak ni menggunakan pensel yang lebih jelas. Ulangkan banyak-banyak kali supaya dia setara dengan garisan objek yang lain. Supaya dia setara. Okey, nampak jelas perbezaan antara garisan binaan dan juga garisan objek. Jelas. Jelaskan. Okey. Itu saja yang kita nak sampaikan. Sekian. Terima kasih.